Kali ini, marilah kita pastikan sekali lagi tentang ajaran Alkitab bahawa kita benar-benar ialah ahli keluarga syurgawi. Dan melihat bagaimanakah kerja Tuhan dilaksanakan di bawah tajuk Keluarga Syurgawi dan Keluarga Bumi 2. Saya berharap agar kita semua akan bertemu dengan Bapa Syurgawi di kerajaan syurga yang abadi sambil berpegang tangan dengan ibu kita. Marilah melihat buku Ibrani bab 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Perkara bumi ialah apa kepada perkara syurgawi? Gambaran dan bayangan. Di antara banyak perkara, sistem keluarga ialah contoh tipikal yang menunjukkan hubungan di antara objek sebenar dengan bayangannya. Jika tidak mengetahui tentang ini, kita tidak dapat mempercayai bahawa akan pergi ke syurga, atau syurga ialah tanah air, atau Tuhan ialah bapa dan ibu kita. Tuhan membenarkan Alkitab ditulis untuk siapa? Mengapakah Tuhan membenarkan kita mempunyai Alkitab pada zaman ini? Semuanya adalah untuk ahli-ahli keluarga syurgawi. Anak-anak Sion yang mengikut firman Alkitab ialah anak-anak syurgawi. Kerana kita ialah anak-anak syurgawi, kita berhak memanggil Tuhan dengan panggilan Abba, Bapa. Hari ini, marilah belajar tentang ini dan mencari makna sebenar firman. Perkara bumi ialah gambaran dan bayangan kepada apa yang ada di syurga. Fikirkan mengenai sistem keluarga. Wakil sesebuah keluarga ialah bapa. Sebagai wakil keluarga, bapa bertanggungjawab mencari makanan dan pakaian demi ahli keluarganya. Tuhan memberikan misi seperti itu kepada Adam juga. Dengan bersusah payah, kamu akan apa? Kamu akan mencari rezekimu, firman Tuhan. Sebab itulah mesti ada bapa dalam sesebuah keluarga. Seperti mana ada bapa dalam keluarga fizikal, iaitu dunia bayangan, pasti ada bapa di dunia rohani, iaitu dunia syurga yang tidak kelihatan. Apabila kita memikirkan tentang buku Ibrani bab 8 sekali lagi, apa yang ada di bumi ialah gambaran dan bayangan kepada apa yang ada di syurga. Kalian semua, apakah yang datang dulu? Objek sebenar atau bayangan? Bayangan dapat wujud hanya apabila ada objek sebenar. Jika ada bayangan tanpa objek sebenar, itu tidak masuk akal. Bayangan tanpa objek sebenar tidak boleh wujud. Di sini ada cahaya. Anda dapat melihat bayangan tangan saya. Kerana ada tangan, bayangan wujud. Apabila saya mengalirkannya, bayangan itu hilang. Terlebih dahulu, mesti ada objek sebenar. Kemudian, barulah bayangan dapat wujud. Alkitab mengatakan bahawa apa yang ada di bumi ialah bayangan kepada perkara syurgawi. Jadi, jika ada bapa di bumi, iaitu dunia bayangan, siapakah yang mesti ada di syurga, iaitu dunia realiti? Marilah melihat sama ada kita benar-benar mempunyai bapa di dunia syurgawi. Marilah pergi ke buku Ibrani, bab 12 ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Sesuatu yang ada bumi adalah milik manusia, milik dunia bayangan. Kalau begitu, marilah kita cuba menggantikan dunia manusia dengan bayangan. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, iaitu ayat bayangan, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Dunia roh ialah realiti. Sebab itulah kita harus lebih taat kepada bapa sebenar. Kewujudan bapa di bumi ini menunjukkan tentang kewujudan bapa di dunia rohani. Kita pasti mempunyai bapa rohani. Bagaimanakah kita memanggil bapa roh kita? Bukankah kita memanggil dia Tuhan Bapa?
Di dalam buku Matius bab 6, marilah pastikan tentang kewujudan Tuhan Bapa melalui firman Yesus. Buku Matius bab 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Merujuk kepada Tuhan, Yesus berkata bahawa Dia ialah Bapamu. Dalam erti kata lain, Bapa kita. Marilah menyambung dengan ayat 9. Kerana itu berdoalah demikian. Bapa siapa? Bapa kami yang di syurga. Apa yang ada di bumi ialah gambaran dan bayangan kepada apa yang ada di syurga. Di bumi ini, iaitu dunia bayangan, Bapa wujud. Melalui itu, kita dapat memahami tentang dunia realiti. Oh, ada Bapa di dunia rohani. Dapatkah kita memahaminya atau tidak? Hanya apabila ada objek sebenar, bayangan dapat wujud. Tanpa objek sebenar, bayangan tidak dapat wujud. Jadi, kita dapat membuktikan bahawa ada Bapa di dunia rohani. Di dunia realiti, iaitu syurga. Kerana ada Bapa di bumi ini, iaitu dunia bayangan. Bukankah ini apa yang Alkitab buktikan? Alkitab membuktikan kewujudan Bapa syurgawi. Bapa. Adakah kita hanya memanggil mana-mana lelaki tua sebagai Bapa? Adakah ada lelaki berumur 100 tahun, tetapi dia tidak mempunyai anak? Bolehkah dia menjadi Bapa? Bapa bukanlah gelaran bagi seorang lelaki hanya kerana dia telah tua. Dia mesti mempunyai anak. Itulah syarat untuk bergelar seorang bapa. Apabila anda mencari perkataan bapa di dalam kamus, ia didefinisikan sebagai seorang lelaki dan merupakan pasangan kepada ibu yang melahirkan seseorang. Dia mesti mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak, dia tidak boleh menjadi bapa. Tidak kira betapa tuanya dia, 100, 70, 50, 40 tahun, itu tidak penting. Bukannya anda boleh menjadi bapa secara automatik sebaik sahaja anda mencapai umur 40 tahun. Mesti ada siapa? Hanya apabila seorang lelaki mempunyai anak, barulah dia boleh dipanggil bapa. Siapakah yang boleh memanggilnya bapa? Anak dia. Tiada orang yang akan memanggil dia bapa selain daripada anaknya. Tidak kira sama ada dia berumur 40 atau 50 tahun pun. Jika seorang lelaki mempunyai anak, walaupun berumur 20 tahun, dia ialah seorang bapa. Betul? Satu-satunya syarat untuk dipanggil bapa ialah dia harus mempunyai anak. Bukankah ini cukup mudah? Memandangkan Yesus mengajar kita untuk memanggil Tuhan Bapa di syurga, kita dapat meneka bahawa mesti ada anak-anak di syurga. Adakah ini hanya andaian kita sahaja? Atau adakah benar-benar ada anak-anak lelaki dan perempuan syurgawi? Marilah kita pastikan kewujudan anak-anak syurgawi di dalam buku 2 Korintus. Buku 2 Korintus bab 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Bapamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi apa? Akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman siapa? Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah firman Tuhan. Hubungan ini bukan hubungan fizikal di antara bapa dengan anak lelaki atau bapa dengan anak perempuannya. Ini ialah hubungan rohani di antara bapa rohani dengan anak-anak lelaki rohaninya dan hubungan rohani di antara bapa rohani dengan anak-anak perempuan rohaninya. Betul? Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman siapa? Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkata begitu. Ini ialah ajaran Alkitab yang jelas. Dalam keluarga bumi, iaitu dunia bayangan, ada bapa, anak-anak lelaki dan perempuan. Jika ada bapa, anak-anak lelaki dan perempuan, adakah mereka sahaja dalam keluarga? Ada seseorang lagi. Harus ada ibu.
Ada ibu di bumi, yaitu dunia bayangan bermaksud hanya apabila ada ibu sebenar di dunia rohani, barulah ada ibu fizikal di bumi ini, yaitu dunia bayangan. Bukan? Memandangkan Tuhan terangkan hal ini dalam perkara kemah suci. Di dalam buku Ibrani bab 8, kita dapat fahami semudahnya prinsip yang sama diaplikasikan kepada sistem keluarga. Di dunia bayangan, ada bapa, ibu, anak-anak lelaki dan perempuan. Mereka ialah ahli keluarga. Agar ahli-ahli keluarga dapat wujud seperti itu, siapakah yang mesti ada di dunia realiti? Di kerajaan syurga, mesti ada Tuhan Bapa, anak-anak lelaki, perempuan syurgawi, dan siapa lagi? Ibu syurgawi. Hanya apabila ada Tuhan Ibu, keluarga syurgawi menjadi lengkap dan sempurna. Orang mengakui tentang kewujudan ibu di bumi. Tetapi mereka berkata, di dunia rohani, hanya ada bapa, dia ada ibu. Tetapi, apabila anda mengingati hubungan di antara kenyataan dengan bayangan, adakah itu masuk akal? Tidak. Tidak masuk akal sama sekali. Sebab itulah kitab memberitahu kita bahawa kita mempunyai ibu. Apakah kitab suci? Firman yang Tuhan Kudus berikan kepada kita. Surat Tuhan untuk kita. Kalau begitu, marilah melihat sama ada kita mempunyai ibu rohani di syurga, sama seperti kita mempunyai ibu di bumi. Buku Galatia, bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Istilah ibu memerlukan seseorang untuk digunakan. Hanya kerana seorang perempuan berumur 40, 50, 60, 70 atau bahkan 100 tahun pun tidak bermaksud dia ialah ibu. Umur adalah tidak penting. Dia mesti mempunyai siapa? Anak. Sama juga, ibu kita, iaitu ibu syurgawi kita, mesti mempunyai anak-anaknya. Di dunia benda hidup di bumi, siapakah yang mempunyai kasih paling besar? Ibu. Setiap kali kita mendengar cerita tentang ibu, kita sangat terharu. Setiap cerita yang berkaitan dengan kasih ibu menyentuh hati kita. Ada sebab ramai orang memilih ibu sebagai perkataan kegemaran. Apakah yang paling banyak di hati ibu? Ibu mempunyai kasih yang paling banyak di hati mereka. Sebab itulah, setiap kali kita mendengar cerita tentang ibu, ibu bersifat keabdian dan tidak mementingkan diri demi anak-anak mereka. Siapakah yang dapat mengorbankan nyawanya sendiri demi anaknya? Ibu. Ada banyak cerita tentang kasih besar ibu di dunia ini dan dalam proses kehidupan manusia. Kalau begitu, marilah fikirkan ini. Ibu di bumi ialah apa kepada ibu syurgawi? Gambaran ibu syurgawi. Adakah bayangan mempunyai haruman? Walaupun tidak mempunyai haruman, mengapakah kita terharu sehingga menangis apabila mendengar tentang kasih ibu? Mengapakah kasih ibu sangat menyentuh hati kita? Walaupun ibu di bumi ialah bayangan, mereka mempunyai sifat semula jadi ibu syurgawi. Akan seperti apakah ibu realiti? Akan seperti apakah sifat semula jadi ibu rohani kita? Demi keselamatan kita, ibu datang ke bumi. Memakai badan yang sama seperti kita kerana dosa kita. Marilah kita membayangkan rupa ibu sebelum dia datang ke sini. Betapa cantik dan mulianya dia di syurga, dikelilingi cahaya. Melalui bapa dan ibu bumi yang banyak berusaha demi anak-anak mereka, kita dapat memahami
betapa banyak lagi bapa dan ibu syurgawi berusaha untuk kita. Melihat bayangan sahaja, kita terharu sehingga menangis dan amat sedih kerana penderitaan mereka. Betapa sedihnya lagi cerita keluarga syurgawi kita. Kita perlu fikirkan tentang ini. Di dunia bayangan sahaja, sudah cukup menyedihkan. Ibu bapa mengorbankan diri demi anak-anak mereka. Baru-baru ini, saya membaca haruman Sion yang dihantar dari Venezuela. Memandangkan Venezuela mempunyai masalah negara, makanan tidak mencukupi di Sion juga. Pada hari Sabat, apabila ahli-ahli datang ke Sion, mereka berkongsi bersama apa sahaja makanan. Walaupun setiap ahli diberikan makanan, ibu jarang makan untuk memberikannya kepada anak-anak mereka. Membaca cerita ini, saya sangat sedih. Di dunia ini, yaitu dunia bayangan, ibu sangat mengasihi anak-anak mereka. Kalau begitu, betapa besar lagi sifat semula jadi dan kasih ibu syurgawi di dunia realiti, yaitu dunia rohani. Hari ini, marilah kita semua fikirkan ini, bergembira dan memberikan kesyukuran serta kemuliaan kepada Tuhan kerana menjadikan kita sebagai anak-anak bapa dan ibu. Sebab itulah Alkitab meminta kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Marilah melihat buku Roma bab 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita adalah apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Melalui apakah roh membuktikan bahawa kita ialah anak-anak Tuhan? Roh membuktikan kamu ialah anak-anak Tuhan melalui sesuatu. Apa? Mengenai keluarga, ia dihubungkan oleh darah. Betul? Hubungan di antara ibu bapa dengan anak-anak mesti dikaitkan oleh darah. Hanya orang yang mewarisi darah ibu bapa dapat berkata kepada satu sama lain, kamu ialah ibu bapaku, atau kamu ialah anak-anak lelaki dan perempuanku. Kalau begitu, untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu mewarisi darahnya. Sekarang, marilah melihat bagaimanakah Tuhan memenangkan kita menerima darah kudusnya. Marilah pergi ke buku Lukas. Buku Lukas, bab 22, ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Marilah pergi ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuh siapa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku merujuk kepada siapa? Tubuh Yesus. Dalam konsep Trinity, siapakah Yesus? Dia ialah Tuhan Bapa. Kita diberikan tubuh Tuhan Bapa. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan wain Paskah sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah siapakah ini? Darah Yesus. Menurut Trinity, Yesus ialah Bapa. Dia telah memberikan jalan bagi kita mewarisi daging dan darah Bapa. Perjanjian apakah ini? Dia ialah kebenaran perjanjian baru. Sebab itulah Roh mengakui kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam buku Roma bab 8. Kamu ialah anak lelakiku. Mengapa? Kerana kita mempunyai daging dan darah ibu bapa rohani di dalam kita. Tuhan memberikan kita darah mahalnya dengan sempurna melalui kebenaran Paskah. Sebab itulah kita boleh memanggil Tuhan Abba, Bapa. Dan kita juga boleh memanggil Tuhan Ibu.
Tuhan ialah bapa kita dan Tuhan ialah ibu kita. 우리에게 있어서 하나님은 어머니십니다. Walaupun seseorang memanggil ibu, 어머니라고 부른다고 ibu itu tidak boleh menjadi ibunya. 무조건 아버지라고 부른다고 Dan dia memanggil 그것은 bapa, 그것이 아닙니다. bapa itu tidak boleh menjadi bapanya tanpa syarat. 혈연 Mesti ada hubungan darah di antara ibu bapa dengan anak-anak. 육의 Untuk menjadi 자식이고 anak-anak 부모가 되려면 ibu bapa secara 육의 fisikal, 관계로 이어져야 mereka 됩니다. mesti dihubungkan oleh darah 육의 fisikal. 부모가 되고 자녀가 Sama juga dengan hubungan rohani. 모형과 그림자라고 했으니까 Memandangkan perkara bumi ialah gambaran dan bayangan. 속에서 Di dunia bayangan, 관계가 ibu bapa dan anak-anak dihubungkan oleh darah. 영의 세계도 Kalau begitu, di dunia rohani juga, ibu bapa dan anak-anak dihubungkan oleh darah. 혈연으로 이어져야 됩니다. Darah apa? 어떤 혈연입니까? Darah itu ialah darah 유월 Paskah. 때 그 혈연으로 이어지는 이런 관계가 돼야 되겠습니다. Kalau begitu, 유월절 gereja manakah yang menghubungkan kita kepada Tuhan Bapa dan Ibu melalui darah Paskah Perjanjian Baru? 어머니와 자녀들의 그 관계로서 있고 있는 교회가 어떤 교회입니까? Hanya orang yang menyambut Paskah boleh dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. 하나님의 자녀라 말할 수 있고 유월절을 Orang yang tidak menyambut Paskah tidak dapat menjadi anak-anaknya. 될 수가 없고 자기 Mereka tidak layak. Jika seseorang pergi kepada mana-mana lelaki dan memanggil dia, Papa, Papa, atau memanggil mana-mana perempuan, Ibu, Ibu, dia akan dianggap tidak siuman. 볼 수밖에 없습니다. 예. 우리는 Seperti yang jelas tertulis di dalam buku Roma bab 8, bagaimanakah Tuhan memanggil kita? 이렇게 인정을 해주셨죠? 예. Marilah kembali ke buku Roma bab 8, 봅시다. 16 ayat 16 sekali lagi. 다시 한번 보겠습니다. 성령의 친히 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita 하나님의 bahwa 자녀인 kita 것을 adalah anak-anak Tuhan. 친히 Maksudnya, 뭘 가지고 증거하셨냐면 Roh mengakui bahawa kita mempunyai daging dan darah kudus Tuhan di dalam kita 그 속에 분명히 있다는 사실을 인정을 하셨다는 뜻입니다. 뭘로 melalui apa? Melalui Paskah Perjanjian Baru. 분명히 가지고 Kerana 있다는 dipastikan 사실을 bahawa 확인했기 kita 때문에 mempunyai darah mahal Tuhan. 성령께서 인정을 Roh mengakui kita dengan berkata, 진짜 하나님 kamu benar-benar ialah anak-anak Tuhan. Ayat 17. 자녀인 Dan jika 것과 kita adalah anak, 뭐라고 maka 했습니까? siapakah kita? Kita juga adalah ahli waris. 이 후산 Apakah maksud ahli waris? Ahli waris menerima sesuatu daripada ibu bapa. 뜻이죠. Marilah kita sama melihat apakah yang kita menerima. 계속 보도록 하겠습니다. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita apa? Kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 받아야 될 것이라. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini, 현재 당하고 있는 penderitaan kecil yang kita alami pada masa sekarang 장차 우리에게 tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan besar syurgawi yang akan dinyatakan kepada kita kemudian. 정확히 비교할 수 없다고 했습니다. 이건 뭐 Maksudnya, di luar perbandingan. 대상이 아니다는 뜻 아니겠습니까? Agar anak-anak Tuhan dapat mempunyai kemuliaan kudus, 나아가기 위해서는 kita harus selalu mempunyai pengharapan syurga. 아버지 Mematuhi ajaran-ajaran rahmat Bapa dan Ibu, 따라서 천국까지 marilah kita berlari ke arah kerajaan syurga. 있습니다. Hari ini, 우리는 kita dapat mencapai satu atau dua kesimpulan. 지을 수가 있습니다. 영적인 Melalui tajuk 천국가족과 keluarga 지도자들이라는 이 syurgawi 내용을 dan keluarga bumi ini, 어머니 kita mencapai kesimpulan bahawa orang yang tidak mempunyai Tuhan Ibu 참자녀가 tidak boleh menjadi anak-anak sebenar Tuhan. 때문에 우리 영의 Melalui tajuk ini, kita dapat melihat sejelasnya 이 주제를 siapakah yang mesti wujud di dunia rohani. 어머니 Kita dapat memahami sepenuhnya bahawa mesti ada Tuhan Ibu. 그리고 Dan melalui Paskah, kita telah menjadi siapa dalam hubungan dengan Tuhan. 그래서 뭐가 되었다고요? Kita telah menjadi anak-anaknya. 때문에 그 자녀 Kemuliaan yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan sangat besar. 그 영광을 Jadi, saya berulang kali meminta agar anda jangan melepaskan kemuliaan ini atau membenarkan orang lain mengambilnya daripada anda. 꼭 되시기를 Tolonglah jangan kehilangannya. 사단은 Syaitan menggunakan semua jenis fitnah untuk menggoyakkan asas iman kita 온갖 회방 agar kita disesatkan daripada Tuhan Bapa dan Ibu. 근본 자체를 흔들어 놓으려고 애를 쓰고 있습니다. 그러나 Namun, 아버지께서 Bapa memberikan kita firman kudusnya untuk menyelamatkan kita. Dia berkata bahawa memandangkan ibu pasti wujud, kita mesti mempercayai ibu dan mengikutnya ke kerajaan syurga yang abadi. 달라는 것이 누구의 Ini ialah permintaan Tuhan Bapa. 아버지 하나님의 부탁입니다.
우리 하늘 자녀, Kita ialah anak-anak syurgawi. 자녀들답게 Apabila kita kembali ke tanah air abadi kita, iaitu syurga, berkelayakan sebagai anak-anak syurgawi yang baik dalam perbuatan, perkataan dan kelakuan, kita akan memerintah buat selama-lamanya. 왕자 Sebagai putera, puteri dan pemerintah syurgawi, 그 janganlah kita kehilangan madabat dan kelembutan. 꼭 되도록 합시다. 그리고 Dan marilah kita menginjil kepada 7 bilion manusia secepat mungkin. 복음을 다 전해서 잃어버린 형제 자매들, Dalam mencari saudara-saudara kita yang hilang menurut kehendak bapa dan ibu, 아버지 어머님과 marilah kita menjadi satu dan menginjil setekunnya. 열심히 또 증거할 수 있는 시온 가족들이 다 되어 주시길 부탁드리겠습니다. Ini ialah permintaan 가족들에게만 diberikan kepada ahli-ahli Sion. 이 일은 누가 잘때 Jadi tiada orang yang dapat menggantikan kita. Kita sendiri yang harus lakukan. 수 있는 일이고 Kita boleh lakukan. 아버지 어머니께서 Tuan bapa dan ibu kita berjanji bahawa mereka akan membantu kita. 이렇게 해서 Saya meminta semua ahli keluarga syurgawi 얻을 수 있는 untuk mempunyai impian dan harapan yang lebih besar 큰 소망을 agar kita 가지시고 semua mendapatkan kemuliaan alam 우리 semesta. 하늘 가족들이 다 되어 주시기를 부탁을 드리겠습니다. Hari ini, ada saudara-saudari kita yang terbang ke pangkuan ibu seperti awan dan seperti burung merpati dari negara-negara jauh di Amerika Selatan menurut ramalan. 모든 우리 시온의 가족들에게 Saya berdoa sekali lagi bahawa kasih serta berkat bapa dan ibu akan selalu berada pada mereka. 열매 Hasilkanlah banyak buah dan cerialah. 힘냅시다. Terima kasih dan Tuhan memberkati anda.